Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung pada malam ini daripada kitab Ightinamul Fawaid bagi Syekh Ahmad Zarruq. Minta ikhwah kalau ada yang dengar boleh komen suara jelas tak jelas atau ada masalah tolong maklum. Kita sambung pada yang ketujuh, As-Sabi'u. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال السابع آلات العلم أربعة. Yang ketujuh daripada muqaddimah yang musannif letak asas ataupun kaedah-kaedah. Yang ketujuhnya ialah alatul ilmi. Alat ilmu itu ada 4. Aqlun rajjah, iaitu akal yang rajjah, yang tajam. Maknanya yang mampu mentarjih lah maksudnya. Akal yang tajam. Itu istilah begitulah. Maknanya kalau orang tak ada akal, maknanya tak ada harapan lah. Ghalibnya biasa orang yang mempelajari masuk ni dia ada kemampuan lah. Dia ada kemampuan. Tapi ada manusia yang mana yang tak boleh pergi. Tak boleh pergi atau tak mampu untuk dia faham. Maka paksa pun takkan jadi apalah. Dia takkan dapat natijah sebagaimana orang yang mempunyai akal yang cerdas. Wa syaikhun fattah. Yang keduanya ialah syekh, guru yang dapat membukakan. Syaikhun fattah. Fattah ni ada 2. Sama ada futuh al-ilm ataupun futuh ma'rifah. Ma'rifah dengan maksud taqarrub ila Allah. Itu syekh juga tu. Nisbah kepada ilmu maksudnya guru yang dapat memberi kepada kita, membuka kunci. Dia dapat buka pada kita kunci-kunci masalah. Penting. Kalau dapat guru begini, makna mulazamah lah. Berpegang lah. Sebab guru ramai boleh kita cari macam-macam. Tapi yang dapat membuka pintu kunci pada kita itu dipanggil syaikhun fattah. Wa kutubun sihahun. Sihah jamak pada sahih. Wa kutubun sihahun. Kitab-kitab yang sahih. Di samping kita mempunyai isti'dad aqli, isti'dad akal, dan juga guru yang fattah ataupun mu'ahhal, yang ada keahlian. Yang seterusnya bahan itu, iaitu kitab. Mesti kitab yang sahih. Bukan merujuk pada hadis-hadis sahih atau kitab-kitab sahih ni. Makna kitab bahan yang sahih, bahan yang betul lah. Makna pengajian kita berdasarkan ilmu dan juga bahan yang sahih. Bukan makna mengarut tak tahu apa. Belajar makrifat. Mana makrifat? Beli buku Haji Syahri contohnya. Belajar makrifat sifat 20, beli buku terima kasih si babi hutang. Contoh. Nak belajar mana? Belajar sifat 20, ilmu makrifat, memang kita tak betul lah. Bahan tu tak kena.
Yang seterusnya, bila lengkap 3 itu, tinggal lagi iaitu himmah, iaitu mudawamatun wa ilhah. Mudawamah, sentiasa, berterusan. Wa ilhah, sungguh. Mulih ni makna sungguh, makna nak loba. Ada gi lagi, gi lagi nampak. Makna ada 4 ini orang itu faqad tammat alaihi ni'am. Maka telah sempurnalah ke atas seseorang itu nikmat. Kalau ada 4 ni lah. Kadang-kadang bijak, guru pun yang layak, kajian pun yang betul, tapi tak ada mudawamah. Mari sekejap tu nak mari dah. Ataupun tak bersungguh. Nampak tak? Tak bersungguh. Jadi boleh sekadar yang sekadar je lah. Nak boleh sampai tahap ulama' ataupun tahap tu tak akan sampai lah. Sebab apa? Tidak ada mudawamah. Hujang tak boleh mari dah. Sikit. Dengar atas-atas je tiri-tiri hujang, tak mari dah. Tak apa dah. Kita tengok pada para ulama' dulu gitulah. Masa mengaji Ustaz Zahar cerita, dia hujang-hujang pakai baju hujang. Dulu tak ada lah kereta, naik motor. Masa zaman-zaman mengaji dulu. Pakai baju hujang. Kitab tu ambil plastik, balut. Kitab tu ambil plastik, balut. Redah hujang. Sebab apa? Sebab nak pergi ngaji. Jauh pun jauh lah. Zaman ni mudah lah, mudah. Ada kereta. Tiba-tiba mari, Tok Guru tak ada pula. Tak ada. Jadi kesabaran tu. Lepas tu tak mau mari dah putus asa. Tak ada ilhah. Tak ada kesungguhan tu. Ya, itu semua perjalanan untuk menuntut ilmu. Jadi atas dasar as-sidqu fi talab itu, seorang itu Allah Ta'ala akan kurniakan. Ada orang mudah je belajar. Mudah. Tapi akhirnya kerana tidak ada kesukaran tu, mungkin satu hari dia tidak dapat memberi manfaat dengan ilmu dia. Walaupun orang bijak. Itu bahagian masing-masing lah. Li'anna al-uluma illam takun minka wa minha. Kerana ilmu itu, jika tiada bahagian daripada kamu, wa minha ay wa minal ulum. Ilmu, kalau kamu tak ada bahagian, dan ilmu tu tak ada bahagian, kunta ba'ida anha. Maka kamu itu jauh sekali daripadanya. Kita pun tak ada bahagian daripada kita, kesungguhan pun tak ada. Ilmu tu sendiri dari segi ilmu, makna guru dan kitab, tak ada. Maka memang jauh lah. Beradalah kita dalam keadaan kejahilan. Faminka bila minha, kalau daripada kamu saja, tapi tanpa daripada ilmu. Bersungguh, tapi ilmu tu bukan ilmu, tak ada ilmu. Maknanya ilmu yang bukan ilmu betul. Minha ay wa minal ulum. Bila minha ay bila minal ulum. Tanpa daripada ilmu yang sebenar. Sama ada guru tak betul atau kitab tak betul, itu jahlun wa dalal. Kejahilan dan juga kesesatan ni. Rajin ni ngaji. Mari turun daripada Johor nak jumpa apa? Nak jumpa dengan guru makrifat. Cikgu normal. Nak jumpa Haji Syahari contohnya. Jauh mari ni. Tapi dapat benda, dapat bual. Dapat bual dan dapat sesat. Wa minha bila minka. Kalau daripada ilmu tu dapat, tapi tak ada daripada kita. Kita tak bersungguh. Kita tak ada kesungguhan nak cari atau memperluaskan. Jumudun wa taklid. Itu akan jadi menyebabkan orang tu jadi jumud. Dia jumud siapa? Kita kata statik ke apa? Dia tidak terbuka dan taklid. Dia hanya taklid saja. Ni pun tak boleh juga. Boleh dah tu. Tapi akan ilmu tu sekadar dia hanya taklid sahajalah. Hanya taklid dan dia jumud. Dia tidak terbuka. Sebab dia tak ada ilhah nak cari lagi ilmu, nak cari lagi. Cukup dah lah kita ngaji hak contohnya hak kan hak biasa-biasa ni contohnya. Nampak dah cukup lah. Sebutkan takut berasa hati pula, tak payah sebut lah. Okey. Jadi begitu. Wa minka wa minha, kalau ada daripada kamu, bahagian daripada kamu, kesungguhan, dan daripada ilmu yang betul, guru yang mampu, yang layak, tahqiqun wa shawab. Ketika itulah
Datangnya tahqiq, cerak dan juga benar. Itu nak tu. Apa tu? Kadang-kadang kita tertipu ataupun terpersona dengan gaya dan juga pangkat atau gelaran atau pujian. Nampak tak? Tu cubaan belaka lah, fitnah belaka. Orang awam jelah, orang awam memang kebanyakan begitu. Nampak tak? Tengok dengan gaya dan semuanya. Tapi guru tidak layak pula. Tidak ada keahlian. Dah dia baca kitab kot kan? Betul. Tapi huraiannya ke laut. Huraiannya ke laut. Tidak seperti Murad Musannif. Na'udzubillah min zalik. Kalau ada cari yang dapat ahli, maka sungguhlah kita. Walidzalika qila, dari kerana itu dikatakan qif haitsu waqafu, hentilah kamu, berhentilah kamu sekira-kira mereka berhenti. Makna had kita di mana had ulama itu letak. Berhentilah kamu sekira-kira mereka para ulama dan ahlilah berhenti. Nampak? Makna kita jangan melangkaui lebih daripada had yang ditetapkan. Berhenti situ sebagai jalan adab kita. Thumma fassir, kemudian kita tafsirkan. Setelah kita berhenti di situ, ini masalah juga apabila seorang itu dia tidak kenal had dia tak berhenti di mana had para ulama suruh berhenti. Ulama kata jangan mengaji sini. Kitab ini tak layak lagi. Kamu belajarlah kitab asas ini, tangga ni. Nampak tak? Kita tak mau dengar. Kita kata kita ada kemampuan bahasa Arab, kita boleh faham. Kita pun pergi lakuh, tak berhenti. Sebagaimana mereka berhenti, kita pun pergi tajawaz. Kita langkaui had tersebut. Jadi, ni jadi kadang-kadang sesat ni. Berhenti kamu sekira-kira mereka berhenti. Bila begitu, kita akan tuhan muka satu lagi pula. Kemudian fathumma fassir. Bila begitu, kita tafsirkan. Setelah kita dapat ilmu, kita tafsirkan. Fassir, tafsirkan ilmu. Huraikan dan jelaskan. Lepas kita mampu tafsirkan, thumma qashir. Kita mampu, qashir ni kita rungkaikan. Kalau macam bawang tu kita buang kulit. Kita mampu qashir, mampu kita panggil apa? Mampu bedah dia, mampu qashir, buang kulit dia. Maknanya kita mampu mendalamilah. Kita buang luaran, kita mampu buang kulitnya, bedah satu-satu. Itu step dia. Walidzalika qila kif haitsu waqafu thumma fassir thumma qashir. Kemudian buanglah kulitnya. Qashir, kulit kita buang, kita dapat masuk kepada yang dalam-dalam daripada ilmu. Step dia gitu. Tapi kalau mula-mula kita lakuh dulu dah, makna kita langgarlah adab dan juga tadarrush. Peningkatan itu Man arafal haqqa birrijali asbaha fi ghayatil jahli wad-dhalali. Barang siapa yang kenal kebenaran berdasarkan orang, manusia, dia kenal dengan sesuatu benar tu berdasarkan manusia. Ni manusia kata, kena percaya sebab orang tu kata. Dia kenal kebenaran melalui manusia. Maka orang itu berada pada sehabis-habis jahil dan sesat. Sebab apa? Sebab ikut manusia. Kebenarannya pada manusia. Dia tahu benar melalui manusia. Dia kena percaya ni sebab apa? Dia mufti. Kena percaya sebab apa? Sebab dia ada sijil. Kena percaya sebab apa? Sebab dia ada title Tok Guru, ada title Baba dan seumpama. Kenal dengan orang. Maka orang itu fi ghayatil jahli wad dhalal. I'rifil haqqa, maka apa yang sepatutnya kamu ketahui kebenaran itu.
ta'rif ahlahu. Nescaya kamu akan kenal ahli yang benar. Jadi, kena tahu apa kebenaran. Hakikat ilmu yang sebenar tu baru tahu. Oh, ni ahli ni. Dan kalau kita tak tahu, kita berdasarkan orang naik angkat dia sebagai al-arif billah. Tahu? Apa nama ni? Orang angkat dia sebagai apa nama ni? Fursanus syariati wat tariqati wal haqiqati contohnya. Orang angkat dia gini-gini. Jadi bila begitu kita pun percaya padahal tak betul pun. Bila kita tahu kebenaran, kita tahu orang ni cakap betul, ni tak cakap betul. Orang ni walaupun gaya macam benar tapi tidak benar sebab dia tidak mengungkap dan mengajar kebenaran. Jadi i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Ta'rif tu jawab apa? Jawab amar majzum. Maka kamu akan kenal ahlinya. Al-thaminu, yang ke-8. Syaikhu ahli sunnati fil aqaidi. Syekh bagi ahli sunnah pada masalah ilmu akidah huwa Abul Hasan al-Ash'ari, Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Abu Hasan al-Ash'ari itu syekh. Sebagaimana fiqh dia ada mazhabnya, ada alirannya, maka akidah pun ada. Famahma. Jadi ada dalam video keluar dia kata kenapa orang mazhab Syafi'i di Malaysia dia tidak mengikut akidah Imam Syafi'i. Ada kan? Tidak mengikut akidah Imam Syafi'i, dia ikut akidah Imam Abu Hasan Sy'ari. Kan mazhab Syafi'i, kan ikutlah akidah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad. Ni orang kita kata orang yang popular lah juga tau. Indo ke Malaysia? Tak ingat? Indo ke Malaysia cakap? Jadi Indo? Tak dengar? Siapa? Ingat? Ya? Tak tahu. Jadi tengok. Orang tu ada DR ke atau ada tu orang yang makna popular lah. Tapi kalau kita tahu benar, kita tahu dah. Orang ni jahil. Boleh kata jahil je. Kadang-kadang tak perlu datang hujah pun. Tapi bila orang tak tahu, orang tengok berdasar, oh dia ni ramai pengikutnya. Sekali ceramah penuh masjid. Ada like-nya ramai, viewer-nya ramai. Jadi tak tahu, dia tengok pada orang. Okey. Famahma atlaqu isma syaikhi. Bila mana para ulama mengitlaqkan sebut nama asy-syaikh. Bila sebut asy-syaikh, gelaran asy-syaikh, fal muradu huwa, maka yang dimaksudkan ialah dia. Mana dalam kitab-kitab ulama kalam Asy'ariyah bila sebut asy-syaikh maksudnya Syekh Abu Hasan al-Ash'ari. Wal imamu, dan imam tu siapa? Fakhruddin Ibnul Khatib. Bila sebut imam ialah Fakhruddin Ar-Razi. Bila sebut al-imam. Besar ni gelaran al-imam tak? Gelaran asy-syekh, gelaran al-imam satu gelaran yang besar lah. Ulama bila itlaq tu makna mereka ada kedudukan dalam ilmu dan juga bidang tersebut. Wal ustaz, bila disebut ustaz siapa dia? Abu Mansurin Al-Tha'alibi. Ustaz Abu Mansur Al-Tha'alibi wa kadza Abu Ishaq Al-Isfirayini. Abu Ishaq Isfirayini. Jadi banyakkannya bila ustaz itu Ustaz Abu Ishaq lah. Abu Ishaq Al-Isfirayini. Wa Imamul Haramain, dan bila sebut Imam Haramain ma'lumun, maklumlah, wa huwa Abul Ma'ali Al-Juwaini. Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imam Haramain, guru kepada Imam Al-Ghazali. Dia lain dengan bila sebut dalam fiqh Syafi'i, bila sebut imam tu Imam Haramain. Dalam ilmu kalam, imam tu merujuk bila sebut imam saja, itlaq imam saja ialah Fakhruddin Ar-Razi. Wa marji'ul amri fi hadza al-istilah, dan sandaran perkara ini pada sandaran perkara pada ini ialah apa dia?
istilah. Istilah ahli al-fan. Istilah ahli ilmu itu. Mereka bila sebut ni siapa maksudnya? Sebab tu ada mustalahat tu. Fiqhnya dia ada mustalah dia. Al-Qadhi pula. Qadhi Abu Bakr Al-Baqillani. Kalau dalam fiqh Qadhi Husain. Di sisi Mu'tazilah Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamadani. Jadi kembali kepada istilah yang ulama bidang tersebut. Wa huwa murtajalun. Itu murtajal. Murtajal ni maknanya ghairu maqis. Dia kadang tak boleh nak kias lah. Murtajal makna yang benda yang tak boleh kias. Okay. Fala yang dhabitu, maka tidak ada dhabit tertentulah. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi yalah, ulama cuba untuk meletakkan mustalah-mustalah berdasarkan apa? Berdasarkan kepada kitab-kitab. Bila tengok secara istiqra' kitab-kitab ni, apa maksud daripada mustalah tersebut. At-tasi'u yang ke-9, istimdadu hadzal fanni minal aqli wan naqli. Punca ataupun istimdad, ambilan ilmu ini, ilmu akidah ini daripada akal dan juga nakal. Daripada akal dan juga nakal. Nakal merujuk kepada nukilan, sama ada daripada Al-Quran, hadis ataupun ijma'. Fa'amruhu raji'un liqadayal aqli. Maka perkara berkaitan akidah ini kembali kepada qadayal aqli al-musallamati. Perkara-perkara qadayal akal, perkara-perkara akal yang musallamah, yang diterima. Bil kitabi was sunnati al-muayyadati bihima. Dengan kitab dan sunnah yang dikuatkan dengan keduanya. Jadi dia punya istimdadnya ataupun sandarannya pada perkara-perkara hukum akal yang mana dikuatkan dan diteguhkan dengan Al-Quran dan juga sunnah. Wa qad istanbatahu al-ulama'u, dan sungguhnya telah mengistimbat akan ini oleh para ulama min suratil an'am, daripada surah Al-An'am. Ulama ambil ini daripada surah Al-An'am. Dalam surah An'am tu. Ni istimbat. Wajah istimbat yang ulama sebut. Dia kata diambil daripada surah Al-An'am. Wastakhrajuhu min jumlatiha tafsilan. Dan mereka keluarkannya daripada jumlatiha, daripada himpunan surah tersebut tafsilan, secara terperinci. Macam mana tu? Idh kana awwaluha fi bad'il alami. Kerana awal surah Al-An'am menceritakan tentang permulaan alam. Wa wujudi bari'ihi, dan adanya, wujudnya penciptanya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Itu awal dia kan? Okey. Wa akhiruha, dan akhir surah Al-An'am ni fi hukmil imamati wat tafdili wal khilafati. Menceritakan pada hukum imamah. Hukum tentang imamah ni makna pemerintah. Wat tafdil, dan kelebihan. Wal khilafah, dan juga khilafah. Man huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Tu akhir. Allah Ta'ala jadikan kamu khalaifal ardi, khalifah-khalifah di muka bumi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin. Tuhan angkat sebahagian kamu, tafdil, akan sebahagian yang lain darajatin, liyabluwakum fima atakum. Nampak? Wa ghayati ma yantahi ilaihi al-amru al-khalqi, dan kesudahan apa yang akan berakhir padanya urusan penciptaan makhluk, daripada minas thawabi wal iqab,
daripada pahala dan juga seksaan. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Wallahu a'lam. Dan Allah Ta'ala lah yang lebih tahu. Ini kita kata sebagai tafsir isyari lah kepada ayat dalam surah Al-An'am. Wa qad nassa ala dhalika Ibnul Arabi, dan telah wa ghairuhu, dan selain daripada beliau minal a'immah, daripada para imam. Wallahu a'lam. Al-ashiru, yang ke-10, al-ilmu imma an yakuna ma'qulan. Okay. Pembahagian ilmu pula. Ilmu itu sama ada ilmu itu ilmu ma'qul, ilmu yang berkait dengan akal. Kal hisab, seperti matematik. Fa burhanuhu fi nafsihi, maka dalilnya pada diri itu sendiri, pada ma'qul itu sendiri. Ada ilmu berkaitan logik matematik, dalil akal sendiri. Wa imma an yakuna manqulan, kedua sama ada ilmu itu yang berbentuk manqul, nukilan. Kal lughati wal hadis, seperti bahasa pun penukilan daripada percakapan